ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa beserta dengan saf pentadbiran Masjid Siti Alam, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, diberikan kita kesempatan pada malam ini pada bulan Syawal 1444 Hijrah. Setelah lebih sebulan kita menangguhkan pengajian kita, dan insya-Allah seperti mana kelaziman setiap Jumaat minggu yang kedua pada setiap bulan kita akan membaca bersama-sama kitab Fiqhul Manhaji jilid yang ke-6, terjemahan daripada pustaka Darussalam yang membincangkan tentang fiqhul muamalat yang berkaitan dengan jual beli dan sebagainya. Dan insya-Allah pada malam ini sukalah untuk kita sambung tuan-tuan yang ada kitab Fiqhul Manhaji jilid yang ke-6 yang covernya warna hijau tu, ada dekat rak masjid. Bolehlah sama-sama kita mentelaah pada muka surat 1323 dan 1323 yang berkaitan dengan tajuk yang kita sama-sama ulang kaji pada malam ini, yang berkaitan dengan qardun, yang maksudnya ialah hutang. Jadi sama-sama kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan qardun ini dari sudut ta'rifnya. Seperti mana kita sedia maklum, setiap perbahasan ta'rif maka akan merujuk kepada lughatan wa istilahan, dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Hutang ini dalam bahasa Arab disebutkan sebagai al-qardu, kan, disebut sebagai al-qardu. Qardun daripada segi bahasa bermaksud potong, qat'u ataupun qardun maksudnya ialah potong. Menurut kamus Al-Misbahul Munir, qardu asy-syai'a qardan. Kalau disebutkan qaradtu maksudnya ialah aku memotong sesuatu. Qaradtu asy-syai'a qardan. Jadi qardan ini dari sudut bahasa ialah potong. Cuma yang kita nak bincangkan, yang kita nak telusuri secara mendalam ialah dari sudut istilah. Kata nama perkataan ini pula membawa maksud sesuatu barangan yang diberikan kepada seseorang sebagai hutang. Perkataan ini digunakan dalam bahasa Arab kerana ia, yakni hutang, memotong hak pemilik terhadap barangan tersebut. Contohnya, kita memiliki harta, tetapi disebabkan kita meminjamkan kepada seseorang, maka kita memotong bahagian kita. Kerana itulah diambil perkataan qardun ataupun memotong ini digunakan dalam perkataan hutang. Manakala dari sudut istilah para fuqaha ini kita bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan fuqaha. Merupakan plural jamak bagi perkataan faqih. Faqih maksudnya ialah seorang ahli fiqh. Kalau disebutkan ialah ramainya ahli fiqh, disebutkan dengan fuqaha. Mentakrifkan bahawa hutang ini ialah memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Itu yang penting. Jadi ia berbeza dengan hibah atau sedekah. Kerana kalau hibah dan sedekah ialah kita memberikan tanpa kita mengharapkan seseorang itu memulangkan seperti apa yang kita pinjamkan. Tetapi dengan qardun ini ialah kita menyerahkan pemilikan kita dengan harapan penghutang itu akan mengembalikan semula.
Manakala dari sudut bahasa Arab, proses ini dinamakan qard kerana proses ini menyebabkan tuan punya barangan memotong sebahagian hak miliknya untuk diberikan kepada penghutang, sesuai dengan makna qardun dari segi bahasa. Jadi ada kaitannya di antara dari sudut bahasa. Memotong maksudnya ialah kita menyerahkan, memotong pemilikan kita untuk diberikan pinjaman kepada orang yang meminjam. Kita lihat dari ataupun perenggan seterusnya dalam bahasa penduduk Hijaz. Hijaz ini apa dia tuan-tuan? Hijaz ini merujuk kepada Mekah dan Madinah. Walaupun sebenarnya tanah Arab dibahagikan dengan beberapa bahagian. Ada 8 bahagian. Ada yang dinamakan sebagai Syamal, Najd, Yaman dan sebagainya. Kan? Adapun pada hari ini ke-8 wilayah itu melainkan Yaman, Najd, Syamal, Najran dan sebagainya telah pun dikumpulkan oleh ataupun dijadikan sebagai satu wilayah di bawah pemerintahan Malik Abdullah yang kita kenali pada hari ini dengan kerajaan Arab Saudi. Dia mengumpulkan ke-8 wilayah ini yang pada asalnya merupakan wilayah yang berbeza di Jaziratul Arab. Dia mengumpulkan ke-8 wilayah ini menjadilah ke-8 wilayah, salah satunya ialah Hijaz, menjadi negara Arab Saudi. Tetapi kalau disebutkan Hijaz, maksudnya ialah merujuk kepada Mekah dan Madinah. Qardun juga dinamakan dengan salaf. Bukan salafus soleh, tapi maksud salaf sini ialah dari sudut sama maksudnya dengan qardun. Dengan itu kontrak sah dengan ungkapan aslaf tu. Ini kalau digunakan dalam bahasa Arab. Kalau dengan sebutan pinjaman itu dari sudut lafaznya ialah dia mengatakan qaradtu asy-syai', aku meminjamkan ataupun meminjamkan sesuatu barangan. Atau boleh digunakan dengan aslaf tu. Aslaf tu sama maksudnya dengan qaradtu. Salaf di sini samalah maksudnya dengan qardun, dengan pinjaman. Jadi kita lihat tuan-tuan, apakah hukumnya pinjaman ini sebenarnya? Kerana setiap perbuatan yang kita laksanakan, yang kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita tidak terlepas daripada pendalilan daripada Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi SAW. Jadi apakah sebenarnya ataupun adakah ada dalilnya dalam pinjaman ini, ataupun kalau menyebutkan pinjaman ini dalam Islam, adakah disebutkan dalam Al-Quran dan juga daripada Nabi SAW? Jadi disebutkan dalam kitab kita ini, hutang dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Orang yang memerlukannya dibenarkan meminta tanpa perlu rasa bersalah. Ini merupakan hak kepada orang yang ditimpa dengan musibah ataupun ditimpa dengan kesempitan, maka dia boleh meminjam. Itu hak dia kalau benar-benar ada keperluan. Adapun kalaulah seseorang itu meminjam walhal dia sebenarnya berkemampuan, bahkan dengan pinjaman itu dia nak menzalimi orang, maka ini perbuatan yang haram ataupun perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang banyak meminta-minta tuan-tuan, walaupun dia berkemampuan, maka pada hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak ada isi, seolah-olah rangka sahaja. Sebagai syiar pada hari kiamat, orang yang dibangkitkan dalam keadaan sedemikian, orang yang banyak meminta-minta ketika mana di dunia. Meminta-minta ini satu yang tidak digalakkan dalam Islam, melainkan ada keperluan yang mendesak. Maka tidak ada ataupun disebutkan dalam kitab ini boleh meminta tanpa rasa bersalah. Kalau benar-benar mendesak, malah yang menjadi tanggungjawab kepada orang yang diminta. Adapun kita yang mungkin alhamdulillah yang diberikan kecukupan oleh Allah, maka merupakan tanggungjawab bagi kita membantu orang yang berada dalam kesempitan. Dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah kamu dalam perkara yang berbentuk kebaikan dan juga ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sebagai motivasi dalam diri kita, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Siapa yang melepaskan daripada seorang mukmin akan kesempitan di dunia, dan kita tolong sekadar yang kita mampu,
dan kita mengharapkan bantuan daripada Allah dan mendapat ataupun kita mengharapkan dikira sebagai amalan soleh, maka balasannya Allah akan melepaskan kita daripada kesempitan di dunia dan akhirat. Dan kita mungkin cuma tolong kawan kita ni satu benda yang satu perkara saja di dunia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan galasan dengan gandaan yang cukup hebat, bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Dan juga menjadi tanggungjawab orang yang diminta, dan ini dinyatakan dalam kitab Allah, sunnah dan ijma' para ulama. Dan di sini disebutkan antara ketiga-tiga pendalilan ataupun dalil yang merupakan ijma' kesepakatan para ulama ataupun dalil yang disepakati. Ada tiga benda. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ialah daripada hadis Nabi, yang ketiga ialah ijma'. Ijma' ini merupakan kesepakatan para ulama dalam satu zaman dalam memberikan hukum sesuatu perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quran, yang tidak ada dalam hadis, maka perkara ini akan disepakati para ulama dalam satu kurun. Jadi ijma' ini satu perkara yang selepas Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat terlebih dahulu apakah dalil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada Al-Quran berkaitan dengan qardun ini. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, kalau saya tak salah, ada dua perkataan qardun disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertamanya ada dalam surah Al-Baqarah, disebutkan dalam kitab kita ini pada muka surat seterusnya, Al-Baqarah 245, dan satu lagi pada surah Al-Hadid, juzuk yang ke-27. Cuma cukuplah untuk kita sebutkan pada surah Al-Baqarah ini. Pada ayat 245 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Lihat perkataan qardan hasana, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Maksud ayat ini ialah siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah. Maksudnya tuan-tuan ialah betapa orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan ikhlas, dan orang yang meminjam itu pun memang berkeperluan, seolah-olah dia memberikan pinjaman pada Allah. Jangan kita faham ayat ini secara literal tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajatkan kepada makhluknya sedikit pun, tetapi nak menunjukkan kemuliaan orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya, seolah-olah dia memberikan pinjaman pada Allah, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali berhajatkan kepada makhluknya. Macam satu hadis ada yang disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut hadis riwayat At-Tirmizi, kan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan seorang mukmin ini ataupun seorang ini tidak pernah menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita faham hadis itu secara literal. Maksudnya ialah seseorang itu antara tanggungjawab muslim kepada muslim yang lain ialah menziarahi saudaranya ketika mana dia sakit. Adapun mereka yang menziarahi saudaranya seolah-olah dia menziarahi Allah Subhanahu ataupun mendapat satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan orang yang tidak berziarah saudaranya seolah-olah dia tidak menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu majaz ataupun satu perbandingan. Jangan kita faham secara literal tuan-tuan. Maksudnya ialah menziarahi saudara kita yang sakit merupakan satu perkara yang sangat dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam ayat yang kita bacakan ini, kan, memberikan pinjaman pada Allah maksudnya ialah ganjaran memberikan pinjaman kepada saudara kita mendapat satu ganjaran yang begitu hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah menisbahkan seolah-olah memberikan pinjaman pada Allah, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajatkan kepada makhluknya. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Sedikit yang kita berikan pinjaman dengan tujuan membantu saudara kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan gandaan yang lebih daripada itu. Jadi memberi pinjaman kepada Allah mencakupi sedekah dan hutang yang diberikan kepada manusia, iaitu uraian daripada kitab kita. Jadi memberikan pinjaman sama ada dua bentuk, sama ada sedekah dan juga hutang.
Sedekah ini tuan-tuan kita sebutkan tadi ialah kita memberikan tanpa kita meminta bayaran daripadanya. Tak perlu dia mengembalikan semula. Itu sedekah, dan ini yang lebih hebat berbanding dengan memberi pinjam. Cuma kita ikut situasi kita lah. Kalau kita mampu berikan sedekah, kita halalkan. Dan sedekah ini kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Ayat ini menerangkan seorang yang berikan pinjaman tetapi pada akhirnya dia menukarkan pinjaman itu kepada sedekah, maka Allah memuji orang ini. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu menghalalkan memberikan sedekah pada pinjaman kamu itu, maka itu lebih baik kepada kamu sekiranya kamu mengetahui. Adapun tuan-tuan, level yang mungkin lebih rendah daripada sedekah ialah kita memberi pinjam. Juga dibolehkan, walaupun pahalanya tidaklah sebesar pahala sedekah, tapi ada dia punya ganjaran di sisi Allah. Kita membantu sahabat kita yang ditimpa dengan kesusahan. Cumanya kita bertolak ansur ketika mana kita menagih hutang tersebut. Begitu juga pada hari ini, kadang-kadang yang pemiutang ini lebih segan, lebih malu daripada penghutang. Jadi ini perkara yang perlu kita muhasabah bersama. Jadi memberikan pinjaman mencakupi sedekah dan hutang yang diberikan kepada sesama manusia. Jadi daripada kesimpulan ayat Al-Quran ini ialah satu perkara yang hebat, memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan. Manakala daripada sunnah kita lihat satu hadis yang agak panjang tuan-tuan, daripada hadis riwayat Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik ataupun kunyahnya, gelarannya yang disebutkan dalam kitab kita ini dinamakan ataupun gelaran yang famous ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau kita banyak membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, itulah nama sebenarnya Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataqadahu dainan kana alaihi. Jaa a'rabi, telah datang seorang Arab Badui. Arab ini terbahagi kepada sama ada Arab Hadari ataupun Arab Badui. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kadang-kadang kita akan menemukan perkataan A'rab. Contohnya dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, telah datang kepada Nabi orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kamu belum dikira beriman, tapi kamu ini telah pun Islam, telah pun menyerah diri. Jadi A'rab ini ialah orang Arab yang tinggal di bukan tinggal di kota, dia tinggal di pedalaman dan sebagainya. Maksud dia tinggal jauh daripada kota. Dan pemikiran mereka ini tidak sama dengan orang Arab yang berada di bandar, yang kita namakan sebagai Arab Hadari. Pernah kita sebutkan sebelum ini hadis yang mana Nabi SAW bagaimana menyantuni semua manusia dari pelbagai golongan. Satu ketika Nabi dan para sahabat berada di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab Badui masuk masjid, kemudian dia buat apa tuan-tuan? Dia kencing. Maka para sahabat pun bengang dengan tindakan Arab Badui ini, sebab pemikiran dia berbeza dengan orang Arab yang berada di bandar. Kalau kita lihat pun pada hari ini pun memang ada perbezaan. Ini bukanlah satu perkara yang aib tuan-tuan, cuma kita meraihkan perbezaan pemikiran, perbezaan percakapan. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia ini bukan dengan satu bentuk saja. Dan kita yang tinggal di Lembah Kelang mungkin berbeza dengan orang yang berada yang tinggal di hutan, orang asli dan sebagainya. Begitu juga di Madinah dikenali dengan orang Arab Badui. Jadi tuan-tuan, pada satu ketika Nabi SAW didatangi oleh orang Arab Badui. Dia menuntut semula hutang yang pernah diberikan kepada Nabi SAW. Jadi pada hadis ini tuan-tuan menunjukkan Nabi ini SAW kan makhluk yang paling hebat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai nak menunjukkan Nabi juga sebagai manusia, Nabi juga pernah berhutang. Dan ini tidak sedikit pun mengurangkan kehebatan Nabi SAW. Bahkan ini merupakan motivasi kepada kita agar dapat mencontohi Nabi SAW juga sebagai seorang manusia. Dalam akhir surah Al-Kahfi Allah mengingatkan, qul innama ana basharun mithlukum, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku juga bashar, manusia seperti kamu. Cumanya Nabi SAW ini diberikan pelbagai keistimewaan supaya kita juga dapat mengikuti Nabi SAW. Kerana kalaulah ditakdirkan Nabi ini daripada golongan jin,
ataupun daripada golongan malaikat. Sudah tentu manusia akan bertolak dalih untuk mengikuti Nabi atau mencontohi Nabi dalam kehidupan mereka. Contohlah kalau malaikat jadi Nabi, kita pun kata, wah ya Allah, malaikat ni lain kan, malaikat tak kahwin, tidak ada nafsu, tidak makan, tidak minum. Maka macam mana kami nak mencontohi kan, makhluk yang tidak sama dengan kami ini? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia supaya kita dapat mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pelajaran bagi kita bahawa berhutang ini juga harus. Nabi dalam hadis ini pun berhutang, menunjukkan ataupun supaya manusia pun dapat memahami bahawa kalaulah kita ada keperluan maka dibolehkan berhutang. Jadi orang Arab Badui ini menagih hutang kepada Nabi SAW, cuma caranya agak kasar. Kita sebutkan tadi orang Arab Badui ini tak sama dengan orang Arab Hadari. Jadi dia menuntut hutang itu kepada Nabi SAW, daripada Nabi SAW. Fashtadda alaihi hatta qala lahu uharriju alaika illa qadaitani. Sehingga kan orang Arab Badui ini menuntut hutang itu dengan cara yang agak kasar. Dan dia kata pada Nabi, akan aku susahkan kamu wahai Rasulullah sehinggalah kamu bayar hutang aku, sehinggalah kamu membayar hutang yang aku berikan. Fantaharahu ashabuhu wa qalu wayhak tadri ma'a man takallam. Maka sahabat yang melihat akan situasi itu mengatakan pada orang Arab Badui ini, wayhak. Kan wayhak ni saya nak terjemahkan macam mana? Terjemahannya malangnya kamu. Wayhak ini lebih kepada hampir-hampir kepada perkataan mencela seseorang. Cuma dia kata, tidak mengatakan wailak, dia menggunakan perkataan wayhak, lebih rendah daripada kata-kata celaan. Terjemah dalam kitab kita ini disebutkan wayhak ialah malangnya kamu. Tadri ma'a man takallam. Sahabat Nabi pun kan, berkata pada orang Arab Badui ini, malangnya kamu tahu dengan siapa kamu cakap ni? Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, inni atlubu haqqi, aku ni cuma menuntut hak aku. Kan, orang Arab Badui kita sebutkan pemikiran dia agak berbeza dengan para sahabat Nabi. Kan, walaupun para sahabat telah mengatakan, telah bagi warning, kamu tahu tak dengan siapa kamu kata macam tu? Orang Arab Badui ini tetap menyatakan, aku cuma ingin menuntut hak aku sebagai pemiutang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, halla ma'a sahibil haqqi kuntum. Thumma arsala ila Khawlata binti Qais faqala laha in kana 'indaka tamrun fa'aqridina hatta ya'tiyana tamrun fanaqdiyaki. Faqalat na'am bi abi anta ya Rasulullah. Qala fa'aqradathu faqada al-a'rabiyya wa at'amah. Lalu kemudian Nabi SAW pun bila mana berada dalam situasi berkenaan dengan penuh kebijaksanaan Nabi tidak ingin kan, melanjutkan perkelahian, maka Nabi SAW pun segera untuk membayar hutang lelaki Arab Badui tadi. Maka Nabi SAW menyatakan, alangkah baiknya jika kamu berpihak kepada tuan punya hak. Maksudnya Nabi SAW juga meraihkan kemahuan Arab Badui tadi untuk meminta hutang. Maka Nabi SAW menghantarkan salah seorang daripada sahabat baginda kepada seorang sahabiah yang terkenal, iaitu namanya Khawlah binti Qais. Khawlah binti Qais radhiyallahu anha, seorang sahabiah. Kalau lelaki kita sebut sahabat, kalau perempuan kita sebut sahabiah, iaitu namanya Khawlah binti Qais radhiyallahu anha, supaya diberikan pinjaman akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah dia tuan-tuan, kita tutup lubang, gali lubang baru. Macam itulah yang berlaku dalam situasi ini. Maka sahabat Nabi SAW pun meminta kepada Khawlah binti Qais dengan berkata, jika engkau mempunyai tamar, berikanlah hutang kepada kami sehingga kami memperolehi tamar yang lain, dan kami membayar kepada engkau wahai Khawlah. Khawlah binti Qais radhiyallahu anha berbesar hati kan? Maksudnya tuan-tuan ialah supaya Khawlah membayar hutang yang dipinjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika yang lain Nabi akan membayar sebalik semula kepada Khawlah binti Qais. Jadi Khawlah berbesar hati untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, bi abi anta ya Rasulullah, kan, demi aku rela menebus Nabi dengan ayahku sendiri.
Ini merupakan uslub orang-orang Arab bila mana bersumpah, sama ada mereka menyatakan dengan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka sanggup untuk menebus ibu dan ayah mereka semata-mata dengan Rasulullah, semata-mata untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan macam ada lagu yang menjadi background TikTokers, ya man sallaita bi kulli anbiya. Di situ ada rangkap yang menyatakan akan aku tebus engkau wahai Rasulullah dengan ayah dan ibuku, menunjukkan mereka sangat menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khawlah memberi hutang kepada baginda, dan baginda pun membayar kepada lelaki Arab Badui itu serta memberinya makan. Lelaki itu berkata, kan, dengan apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja Nabi bayar hutang Arab Badui tadi, walaupun orang Arab Badui ini meminta dengan agak kasar. Dalam masa yang sama Nabi memberikan makan kepadanya. Lalu orang Arab Badui ini terkesan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita nak contohi, tuan-tuan. Saya nasihatkan pada diri saya dan tuan-tuan. Kadang-kadang orang marah kita, buat baik ataupun buat satu keburukan pada kita, kita payah sebenarnya nak membalas dengan kebaikan. Tetapi kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang Arab Badui ini kasar pada Nabi, tetapi Nabi SAW menyantuni dengan baik, sehingga kan orang Arab Badui itu terkesan dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menepati janji. Dia mengatakan aufaita aufallahu lak, baginda telah menepati janji, semoga Allah menyempurnakan ganjarannya kepadamu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika khiyarun nas, innahu la quddisat ummatun la ya'khudhu ad-dha'ifu fiha haqqahu ghaira muta'ta'. Nabi SAW menyatakan itulah cara orang-orang yang baik. Semoga umat yang orang lemah di kalangan mereka tidak boleh mengambil haknya dalam keadaan tidak disakiti, tidak akan disucikan daripada dosa. Maksudnya ialah Nabi nak sebutkan antara ciri-ciri generasi yang baik ialah generasi itu mereka membela orang-orang lemah di kalangan mereka. Bila mana orang yang lemah, orang yang dizalimi tidak dibantu, maka itulah merupakan ciri-ciri umat yang rosak. Ciri-ciri umat yang tidak diridai oleh Allah. Tetapi selagi mana di kalangan kita ada orang yang tidak boleh membiarkan sahabatnya dizalimi, disakiti, ditimpa musibah, selagi itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan meridai generasi tersebut. Itulah tuan-tuan, kita nampak orang yang susah, orang yang dizalimi, kan, dilanda dengan kesempitan, maka kitalah berusaha untuk membantu dengan apa yang kita ada. Jadi daripada hadis ini sebenarnya poin dia, yang pertama ialah Nabi sendiri berhutang. Yang kedua ialah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni orang yang menuntut hutang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang ketiga pada hadis ini ialah generasi manusia yang terbaik selagi mana ada orang yang membantu orang yang susah, selagi itulah umat itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda sebaliknya berlaku kalaulah manusia yang berada dalam kesempitan dibiarkan, yang dizalimi pun dibiarkan, maka tunggulah akan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh generasi tersebut. Kerana azab Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak memilih-milih, kan, dia akan menimpa semua manusia, walaupun ada orang saleh di kalangan mereka. Tetapi sekiranya orang saleh ini tidak melunaskan tanggungjawab mencegah kemungkaran, membantu orang yang susah, maka mereka juga akan ditimpa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah ingatkan kita dalam suratul Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah azab Allah yang tidak akan memilih kepada siapa yang ditimpakan. Kemudian tuan-tuan, kita lihat hadis yang berikutnya, keharusan untuk berhutang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma min muslim yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marratan. Mana-mana orang Islam yang memberi hutang kepada saudaranya sebanyak 2 kali, nescaya hutang itu akan dikira seperti sedekah yang diberikan kepadanya sebanyak sekali. Maksudnya 2 kali kita pinjam kepada orang yang sama, maka kali kedua itu dikira sebagai sedekah. Kemudian kali yang berikutnya, masuk kali keempat, maka kali keempat itu juga dia mendapat pahala sedekah, walaupun dalam konteks dia memberi pinjam. Kita sebutkan dari sebelum tadi tuan-tuan, bahawa memberi sedekah pahalanya lebih besar daripada memberi pinjaman. Tetapi kalau kita memberikan pinjaman buat kali kedua, seolah-olah kita mendapat pahala sedekah
1 kali sedekah. Dengan syaratlah tuan-tuan bahawa kita sudah tentu memberikan pinjaman itu dengan penuh berhemah ataupun dengan penuh keikhlasan pada Allah. Dan orang yang kita berikan pinjaman itu kita yakin bahawa dia gunakan dengan sebaiknya. Kan dia memang berada dalam kesempitan, satu. Yang kedua, memang dia untuk meneruskan kehidupannya ataupun untuk menggunakan pada perkara-perkara yang baik. Tetapi hukumnya tuan-tuan akan berbeza kalaulah kita mengetahui orang ini dia meminjam harta kita walaupun dia bagi balik, kan, walaupun orang dia bayar on time, bahkan dia bayar sebelum deadline, tapi kita tahu orang ini kan menggunakan harta pinjaman daripada kita itu dengan perkara maksiat, maka haram ketika itu kita berikan pinjaman padanya. Jangan kita salah faham hadis ini. Kita tahu orang tu buat salah, kita bagi pinjam banyak kali pun tak kisah, sebab saya nak dapat pahala sedekah. Tapi kita tahu orang itu menggunakan harta untuk tujuan yang haram, maka ketika itu kita juga dikira bersubhat. Tetapi kalaulah orang itu kita tahu orang yang soleh, orang yang untuk demi kelangsungan hidupnya, maka kita membantunya seolah-olah kita mendapat ataupun kita meringankan beban yang ada padanya dan memudahkan urusan saudara, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini menekankan kita untuk berikan pinjaman sekadar yang kita mampu, dan kita pun kena tahu orang yang kita beri pinjam tadi. Begitu juga tuan-tuan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah hadis yang kedua ini merujuk kepada kita sebagai pemiutang yang berikan pinjaman, hadis yang ketiga ini pula merujuk kepada ataupun kepada orang yang berhutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafaha Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan tujuan untuk mengembalikannya semula, maka Allah akan mempermudahkan dia untuk bayar balik. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafaha Allah. Sesiapa yang mengambil dengan niat untuk memusnahkannya, yakni dia tak nak bayar balik, kan, dia memang pinjam ni, dia akan drag, dia tahu dia akan pinjam, kemudian diberikan tempoh, dia akan minta supaya diberi penangguhan, beri penangguhan sampai sudah akhirnya orang yang berikan hutang pun dia tahu dia akan lupa. Jadi kata Nabi SAW, maka Allah akan memusnahkannya di dunia dan akhirat. Benda yang melibatkan harta ni tuan-tuan jangan kita pandang remeh, kan, perkara yang merupakan fitnah di kalangan manusia, yang menjadikan seseorang itu walaupun mungkin dia solat dengan kuantiti yang banyak, berpuasa, tetapi kalau dia memandang remeh akan hak kepada manusia yang lain, maka tidak ada guna solat dan puasanya. Seperti mana hadis yang kita bacakan ketika mana Ramadan, seorang yang beribadah, berpuasa di siang hari, qiyam pada malam hari, tetapi dia tidak memperbaiki kata-katanya kepada manusia, mengumpat dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajatkan kepada ibadah yang dilakukan. Begitu juga apatah lagi yang berkaitan dengan hak manusia. Kerana itu pentingnya untuk kita mengaji berkaitan dengan fiqhul muamalat ini, fiqh kita berinteraksi dengan manusia. Kerana kita ini nak seimbang, bukan saja kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu pertautkan, kita eratkan, dalam masa yang sama kita juga nak menjaga hubungan sesama manusia. Itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu ini umat yang pertengahan, yang balance. Antaranya ialah menjaga hak kita sesama manusia yang lain. Dan Nabi SAW telah pun memberikan jaminan, siapa yang nak pinjam ini kerana ada keperluan dan dia memang berniat, dia memang bertekad untuk mengembalikan hutang ini semula, untuk membayar semula, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu orang ini, addallahu anhu. Tetapi siapa yang nak pinjam itu memang dia nak saja-saja nak buat susah ke orang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kepadanya balasan di dunia dan akhirat, sama ada cepat atau lambat. Ini tuan-tuan, kita perlu berhati-hati dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan dua hadis ini saya rasa mencukupi untuk kita lihat bahawa hukum memberi pinjaman diharuskan dalam Islam. Begitu juga orang yang berhajatkan akan pinjaman, maka itulah hak dia meminta daripada manusia yang bersifat ihsan, memberikan pinjaman kepadanya. Adapun yang terakhir tuan-tuan, kita lihat dalil yang ketiga, pendalilan yang ketiga, iaitu daripada ijma'ul ulama, daripada persepakatan para ulama.
Dan dahulu tuan-tuan, untuk mencapai satu hukum ataupun nak mencapai persetujuan dalam satu hukum mungkin agak mudah. Tetapi pada hari ini dengan pelbagai hukum-hukum yang baharu, dengan pelbagai perkara yang diperbincangkan, mungkin agak sukar untuk kita mencapai ijma' yang baru pada zaman sekarang. Cumanya nak mudahkan, adalah juga cara-cara ataupun adalah usaha untuk mengumpulkan pandangan ulama semasa yang kontemporari. Kerana itu diwujudkan, contohnya ada satu yang kita namakan sebagai Majma' Fiqhul Islami, perkumpulan ulama daripada serata negara-negara Islam. Kan setiap negara ni ada dia punya wakil. Dan kalau saya tak salah, mereka berpusat di Jeddah, Arab Saudi. Majma' Fiqhul Islami, supaya mencapai persetujuan untuk membincangkan satu perkara yang baharu. Inilah nak mengecilkan supaya adalah persepakatan itu mampu diperolehi. Ijma' para ulama, seluruh umat Islam telah mengamalkan sistem ini semenjak zaman Rasulullah sehinggalah kita pada hari ini. Para ulama telah menerima sistem ini dan tidak ada seorang pun yang menentangnya. Tidak ada di kalangan ulama yang mengatakan tak boleh pinjam. Semua mengharuskan pinjaman. Hikmahnya tuan-tuan, kerana membenarkan amalan ini cukup jelas, iaitu merealisasikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mahu wujudkan suasana tolong-menolong untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan sesama umat Islam. Ini telah pun saya sebutkan, kan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan arahan pada kita dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berbantu-bantulah kamu kepada perkara kebaikan serta perkara yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan dalam suratul Hajj ayat ke-77, kan, suratul Hajj ini tuan-tuan, kalau kita nak buat kuis dekat keluarga kita dengan sahabat kita, surah Al-Hajj ni menariknya ialah surah yang terdapat padanya 2 ayat sajdah. Surah Al-Hajj ialah surah yang mengandungi 2 ayat sajdah ataupun 2 ayat tilawah. Pada ayat ke-77 ini juga merupakan salah satu ayat sajdah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah kamu akan Allah. Waf'alul khair, dan lakukanlah kebaikan. Dengan kita melakukan kebaikan ini, la'allakum tuflihun, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, moga-moga kamu ini orang yang berjaya. Dan juga Nabi SAW menyatakan, al-muslimun akhul muslim, orang Islam dengan orang Islam ini seperti mana satu saudara. Walaupun kita lain mak ayah, kan, tetapi kita ini bersaudara. Tidak boleh kita menzalimi, tidak boleh kita menipu, dan kita membantulah sekadar kemampuan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada kesempatan akan datang kita akan huraikan pada perbincangan setelah ini, insya-Allah. Moga ada kesempatan pada bulan hadapan, insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.